Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kitanya adalah masih lagi memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nikmat hidup di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala macam kebahagiaan kepada kita. Bermacam-macam kebahagiaan, berturut-turut kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bagi kita kasih sayang semasa kecil. Semasa kecil kita tidak ditinggalkan. Ibu ayah kita membesarkan kita. Mungkin ada yang tak ada ibu ayah tetapi dijaga oleh penjaga, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, diberikan nikmat makan, minum, tidur, bernafas, berjalan, segala macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Tak ada satu pun Allah Subhanahu wa taala minta balasan kepada kita. Cuma Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan ketakwaan kita seperti mana yang telah diperintahkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bermacam-macam nikmat yang kita kecapi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, Allah memerintahkan kita mengecapi nikmat tersebut dengan jalan yang telah ditunjukkan di atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Para sahabatnya juga mengajarnya kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajar kepada para tabi'ut tabi'in. Seterusnya kepada para ulama, awliya, salihin yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini zaman berzaman, dan akhirnya sampailah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil umat akhir zaman, untuk kita amalkan dan jadikan panduan dalam kehidupan kita. Jadi di dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya berpegang dengan satu aliran, satu jalan yang dinamakan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Macam mana nak kenal ahli sunnah? Mereka yang melaksanakan apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan kita. Merangkumi apa tuan-tuan, muslimin muslimat? Merangkumi akidah. Akidah yang kita kena buat.
syariat. Dia 3 je. Dan tasawuf. 3 part ni tuan-tuan, dia jaga keseluruhan apa yang ada di tubuh badan kita. Akidah dia menjaga pemikiran kita, kepercayaan kita. Syariat dia menjaga fizikal kita, apa yang kita kena buat hari-hari. Tak lama lagi dah, apa benda yang kita kena buat, tak lama lagi ibadah apa yang kita kena buat. Korban contoh, pergi haji contohnya. Itu adalah dalam kehidupan seharian kita. Itu dijaga oleh syariat kita. Dan kemudian hati kita hati kita ni juga hidup. Seperti mana akal pemikiran kita hidup, hati kita ni juga hidup. Dan itulah yang dinamakan dengan tasawuf. Ada orang kata ihsan, ada orang kata ilmu hakikat. Ihsan, ada orang kata ilmu hakikat, ada orang kata ilmu ikhlas, ada juga orang kata ilmu tasawuf, dan dia masyhur sebagai ilmu tasawuf, ilmu yang menjaga hati. Jadi apa yang kita pelajari, yang paling penting sekali untuk meluruskan kehidupan kita sebagai seorang yang berjalan di atas landasan ahli sunnah wal jamaah, kita mesti ada yang dinamakan dengan akidah. Akidah kita ni kena betul. Akidah ni akan menjaga iman kita, kepercayaan kita, tindak tanduk kehidupan kita. Jadi akidah ini diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat, diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi'in. Tetapi ketika pada zaman sahabat tersebut berlakulah, orang kata berlakulah di sana kecelaruan akidah. Telah berlakunya kecelaruan akidah pada zaman tersebut. Apabila sekumpulan orang yang keluar, adanya pada zaman tersebut orang yang menjisimkan Tuhan, adanya pada zaman tersebut orang yang mengatakan bahawa sesiapa yang membuat dosa besar dianggap kafir, dan menghalalkan darah, dibunuh sesuka hati. Para ulama Islam, para salafus salih, ini yang terutamanya yang kita pegang sekarang ni, mazhab yang kita pegang ini adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi susun satu akidah. Ini bukan satu akidah yang baru, tetapi dia menyusun akidah. Susun akidah untuk apa? Untuk kita senang belajar apa itu akidah. Tak perlu lagi kita buka Al-Quran, tak perlu lagi kita cari dalam sunnah Nabi SAW. Dah siap, dah ditulis oleh para ulama. Apakah dia itu? Akidah. Jadi itu adalah akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, disusun oleh para salafus salih, kemudian dibahaskan oleh para ulama Islam yang mu'tabar, dibahaskan, diterima, dan akhirnya dia menjadi satu daripada silibus penting dalam pengajian Islam. Bila kita nak belajar akidah, kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, dia akan membezakan kita dengan fahaman-fahaman yang lain, fahaman-fahaman yang tertolak daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Banyak tuan-tuan, pada zaman Datuk Yusof sebagai mufti, berbelas-belas ajaran difatwakan, hampir mencecah sehingga 20 ajaran yang meragukan. Sebab apa? Sebab salah akidah. Bila tak betul akidah, macam mana nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Boleh, biasalah boleh berbeza, orang kata. Orang kata boleh berbeza, biasalah tu. Ni pandangan ni berbeza di dalam bab fiqh, itu adalah satu kebiasaan. Dan para ulama pun dah ada cara bagaimanakah kita nak berinteraksi dengan perbalahan ataupun pertembungan di dalam mazhab fiqh. Tetapi apabila disebutkan di dalam mazhab akidah, tak boleh main pilih-pilih. Tak boleh main pilih-pilih.
Tak boleh kita pada hari ini nak pilih akidah Syiah. Hari ini pilih Syiah. Tak boleh kita pilih akidah Syiah. Esok kita pilih akidah Wahabi. Kemudian malam pula kita pilih akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak boleh. Terlalu banyaknya salah faham di luar sana. Mana-mana yang salah faham tu kita tahu dah, sebab daripada dulu lagi lah dah. Yang ni dia kata Allah tu ada tangan, kaki. Dia kata Allah tu ada tumit. Ya? Kita dah tahu dah. Yang dulu ni dipanggil Mujassimah. Yang seorang ni pula kata sebenarnya orang kafir tu, dia kata boleh masuk syurga. Dia kata, kita dah tahu tak, ni Islam liberal. Datang seorang lagi kata apa? Sahabat-sahabat Nabi ni semuanya kafir melainkan 2-3 orang sahabat sahaja. Itu kita dah tahu, ini Syiah. Setiap zaman itu ada. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian untuk menguji kita seteguh manakah ketekalan kita untuk berpegang dengan akidah yang penting ini. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi bila kita sebut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini, dia terbahagi kepada 3 part yang kita mesti belajar. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan ketuhanan, yang dipanggil sebagai al-ilahiyat. Kita mesti kenal. Mengaku kita sebagai orang Islam, kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaku Islam tapi tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kau semayang? Semayang ni sebab dia tengok bapak dia semayang, dia semayang. Dia tak ada niat di hati dia untuk belajar, tak ada. Dia belajar semata-mata untuk dia tunaikan solat tu semata-mata kerana ayah dia solat. Dia tak ada sifat dia nak belajar. Kemudian kita belajar tentang an-nubuwat. Banyak ajaran sesat sekarang ni, mereka memutuskan Nabi dan pengajaran mereka. Mereka menjadikan alasan syirik. Kita terlebih-lebih dengan Nabi, nanti syirik. Akhirnya mereka memutuskan perbezaan tersebut. Mereka kata tak boleh, kita tak boleh berpegang dengan Nabi sangat lebih-lebih, nanti syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti sembah Allah. Pun jadi ajaran sesat juga. Kemudian kita belajar tentang yang dinamakan dengan as-sam'iyat al-ghaibiyat. Sam'iyat ini adalah benda-benda yang kita dengar, benda-benda yang juga dipanggil sebagai benda-benda yang gaib. Daripada mana kita datang? Kita datang daripada mana? Kita datang daripada mana? Muncullah teori-teori, kita ni asal daripada beruk jadi manusia. Ada. Kita ni berasal dari itu, dari ini, dari itu, dari ini. Ada orang kata kita ni berasal daripada kehidupan yang lepas. Kalau kehidupan yang lepas dulu kita jahat, so sekarang ni kita susah lah. Ada kat yang macam tu. So sebelum ni kita tak tahu kita dari mana, tapi Islam ajar kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perjalanan kita atas muka bumi ini adalah semua yang tertakluk pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan. Kemudian ke mana pula kita nak pergi? Ni tuan-tuan, ke mana? Kenapa kau tak solat? Alahai, kita kan muda lagi.
Kita kan muda lagi. Tiba-tiba dia baca seorang pemuda berumur 30 tahun mati dihempap durian, contoh. Umur 30 pun dah boleh mati juga. Memang boleh mati umur 30. Sebab tak ada syarat pun. Bukan umur 30 baby pun boleh meninggal. Kanak-kanak kecil pun boleh meninggal. Apatah lagi kalau kita umur 30. Mati tu tak ada syarat. Wah, kalau dah sampai umur 60, 70, alhamdulillah sangat tau. Kalau meninggal umur 60, 70, 80, alhamdulillah sangat tau. Panjang masa Allah Subhanahu Wa Taala bagi untuk beriman. Panjang masa Allah Subhanahu Wa Taala bagi untuk mencari apa tuan-tuan? Mencari bekal di akhirat nanti. Kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak orang belajar sifat 20. Apa tu sifat 20? Sifat ini disusun oleh para ulama. Kenapa 20 je? Salah. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak terhitung banyaknya. Sifat kesempurnaan Allah, yang mana sempurna semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan segala-galanya. Tapi ulama susun 20 sifat ni untuk apa? Untuk kita membezakan. Membezakan apa tuan-tuan? Membezakan kita ni dengan fahaman-fahaman yang lain. Bezakan dengan fahaman-fahaman yang lain, yang mengarut. Jadi tuan-tuan, di dalam satu pengajian sifat 20 itu adanya satu sifat yang dinamakan dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Ada pernah dengar tak? Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi tuan-tuan, dia salah satu adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi apakah itu mukhalafatuhu lil hawadis? Mukhalafatuhu lil hawadis ini maksudnya adalah bersalahanlah Allah dengan yang baru. Dengan yang baru. Yang baru itu siapa? Yang baru itu adalah alam. Alam itu ada dua, alam ghaib dan alam fizikal. Kita lah termasuk dalam alam yang fizikal. Maknanya kita ni baharu. Dengan kata lain, Allah tidak boleh sama dengan yang baharu, atau Allah tidak boleh menyerupai sesuatu atau diserupai oleh sesuatu. Kebanyakannya ajaran sesat itu dia berpaksikan kepada menyamakan Allah dengan makhluk. Dia ada yang dinamakan dengan mujassimah. Kelompok ini mengatakan bahawa Allah itu ada muka, ada mata, ada tangan, duduk. Allah itu ketawa, Allah itu lupa, Allah itu ada betis. Jadi dia mengisbatkan sifat-sifat tersebut terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meletakkannya seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ni seperti makhluk. Ini adalah kelompok mujassimah. Kalau zaman dahulu ada kelompok-kelompok ni, dia naik ke atas bukit, dia kata apa? Dia kata, oi, aku ni lagi dekat dengan Allah Ta'ala daripada engkau dekat bawah tu. Contoh, contoh tuan-tuan, naik menara.
Sampai dekat menara paling atas, tuan-tuan teks, oi, aku dekat dengan Allah ni dengan kau. Itu adalah mujassimah. Dia meletakkan ukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia meletakkan had pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Yang bertempat itu siapa? Yang bertempat itu kita. Kita mesti ada tempat. Takkan nak Allah kena ada tempat? Macam tu. Sebab Allah yang menciptakan tempat. Jadi lawannya adalah, mustahilnya adalah mumatsalatu lil hawadis. Artinya bersamaan Allah dengan yang baru. Kita kata Allah ini dengan makhluk ni sama. Atau Allah dan baharu itu mempunyai sifat-sifat yang sama. Ada yang pada Allah boleh ada pada yang baharu, begitu juga sebaliknya. Bererti Allah itu menyerupai sesuatu, dan yang selain Allah boleh menyerupai Allah. Kita kata apa? Pertama dia sebut apa? Dia kata Allah sama dengan baharu. Allah sama dengan makhluk lah. Allah sama dengan alam. Allah pula, sifat-sifat Allah sama pula dengan sifat-sifat alam, sifat-sifat baharu tu. Dan apa yang ada pada Allah boleh juga ada pada yang baharu tu. Dan kemudian dia kata apa? Allah boleh menyerupai sesuatu. Malam tadi aku nampak Allah. Macam mana kau boleh nampak Allah? Itulah, dia menyamar jadi orang berbaju putih, berserban putih. Lepas tu macam mana kau tahu dia Allah? Dia cakap dia Allah. Dia kata itu. Okey, itu adalah sifat mustahil. Okey, jadi kita nak tahu juga, apa itu baharu? Baharu tu apa? Baharu tu apakah yang dimaksudkan dengan baharu itu? Baharu ialah yang selain dengan Allah. Yang selain Allah adalah alam. Alam adalah makhluk. Dan apakah perbezaan di antara baharu dan alam? Jadi di dalam ilmu tauhid, yang selain Allah adalah rujukan kepada alam. Apa dah maksud alam ke sini? Alam di sini bermaksud alam nyata atau alam dunia yang dapat dilihat oleh manusia yang hidup. Jadi ilmu tauhid adalah wajib ke atas setiap mukallaf. Maka untuk memahami ilmu tauhid ini, manusia perlu melihat kepada alam dunia mereka. Akal manusia yang terbatas tidak dapat memikirkan sesuatu yang wujud di alam dunia. Tuan-tuan nampak alam dunia. Dan akal tuan-tuan adalah sangat terbatas. Termasuklah saya juga adalah sangat terbatas. Kemudian sementara yang baharu pula merangkumi segala alam yang dicipta oleh Allah, iaitu alam nyata, alam dunia. Itu sebut tadi. Kita ada alam dunia yang kita tengah hidup sekarang, yang kita tengah nikmati sekarang. Dapat melihat kecantikan, dapat melihat keindahan, dapat merasai kenikmatan, keseronokan, kelazatan. Itu alam dunia. Dan alam ghaib, tiba-tiba ayah kita meninggal. Tak ayah kita meninggal, ayah kawan kita meninggal. Tak ayah kawan kita meninggal, saudara mara kita meninggal. Tak saudara mara kita meninggal, sahabat handai lama kita meninggal. Okey, meninggal. Pergi mana? Kenapa sebelum ni hidup kemudian meninggal dunia? Maknanya itu adalah urusan roh. Rohnya telah bercerai daripada jasad. Jadi di manakah pergi rohnya? Jasadnya habis. Tuan-tuan pergi korek kubur yang 100 tahun tuan-tuan, tak ada apa dah. Korek 6 kaki. Dah korek 6 kaki lah, tak nampak apa pun. Sebab itu adalah jasad. Adakah dia habis? Dia tak habis. Dia pergi mana pula?
berpindah alam saja. Dia pergi ke alam barzakh. Alam barzakhnya itu adalah rohnya pergi. Selama rohnya ada di atas badannya, jadi badan bergeraklah. Bila rohnya dah tak ada, maka rohnya telah berpindah alam. Okey. Jadi kita ada alam dunia, ada alam akhirat. Maknanya alam dunia ni, kalau ulama sebut dia ada, kita dalam seluruh kehidupan kita ni, dia ada 5 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa di dalam sulbi ibu ayah kita. Ni para ulama sebut, para ulama melakukan pembahagian. Kemudian masuklah ke dalam fasa yang dinamakan dengan fasa kehidupan dunia. Dan di sinilah kita ditaklifkan, kita diarahkan untuk melakukan ketaatan. Kemudian kita akan berpindah alam yang dinamakan dengan alam barzakh. Lamanya alam barzakh itu adalah mungkin lebih lama daripada kehidupan dia di dunia. Alam barzakh itu lagi lama. Mungkin kehidupan dunia dia 70 tahun, 80 tahun, tapi dia telah berada di alam barzakh hampir 200 tahun. Ya? Hampir 200 tahun dia telah berada di dalam alam barzakh. Orang yang hidup mungkin meninggal dunia pada tahun 1900, sekarang ni dah 2023. Dah masuk berapa tahun tuan-tuan mereka di alam barzakh? Beribu-ribu tahun dah. Sedangkan mungkin kehidupan di atas dunia mereka itu baru 80 tahun, 90 tahun. Okey. Kemudian selepas alam barzakh, pergi pula ke alam mana tuan? Pergi ke alam yang dinamakan dengan alam akhirat. Pergi padang mahsyar, dibangkitkan, pergi pula ke padang mahsyar. Lepas tu daripada padang mahsyar tersebut pergi ke mana? Pergi pula ke alam titian sirat. Titian sirat tu dah berapa lama lagi, kan? Kemudian alam syurga, atau kita masuk syurga atau kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Okay? Jadi macam mana kita nak kenal ni baharu itu? Mana kita nak bezakan antara Allah dengan baharu? Jadi tanda-tanda baharu itu adanya dijadikan. Jadi siapakah baharu tu? Kita lah. Kita ni dijadikan daripada tetes air mani ayah kita dengan ibu kita. Dijadikan kita sebagai sebuah makhluk. Orang cakap bagi dekat itik dengan ayam pun tak sudi, tapi Allah cipta daripada air mani yang hina itu, Allah cipta kita dengan sebaik-baik makhluk. Jadi kita ini dijadikan. Semua yang ada dijadikan. Plastik ini dijadikan. Kaca ini dijadikan. Tisu ini dijadikan. Besi ini dijadikan. Baju yang kita pakai juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya, kita nak kenal tanda-tanda baharu ni, adanya disusun daripada sesuatu. Disusun daripada sesuatu. Tuan-tuan terdiri daripada jirim, tersusun. Dalam badan tuan-tuan ada jantung, usus, ada mata, tersusun. Ada hidung, tersusun. Lepas tu bila tanya Ahmad, mana Ahmad? Hidung tu ke mulut tu? Dahi tu ke Ahmad? Tangan tu ke Ahmad? Itu perbahasan ilmu kalam. Tapi yang paling penting kita nak kenal baharu tu mestilah dia tersusun daripada sesuatu. Badan kita ni ada unsur apa tuan? Air. Ada unsur apa lagi? Ada macam-macam unsur dalam badan kita.
Kemudian adanya menerima perubahan. Kita kena kenal adanya menerima perubahan, berubah daripada kecil, keluar daripada perut ibu kita, mungkin besar ni, keluar daripada perut ibu kita mungkin besar ni. Setelah dia 5 tahun, dia tak besar ni lagi dah, dia telah berubah kepada mana? Besar sikit. Umur 10 tahun lagi besar, mungkin masa tu tinggi pun dah lebih kurang tinggi kita, lagi besar lagi. Tak payah cakap lah kalau anak buah saya tu dah lagi tinggi dia saya. Dia makin remaja, saya makin tua, saya pun makin tua, kulit saya pun makin gebeh. Betul? Sebab makin tua. Sebab baharu dan makhluk itu menerima perubahan. Allah tidak menerima perubahan. Tak boleh cakap Allah masa kecil. Tak ada. Allah tak ada masa. Allah tak ada masa kecil, tak ada masa tua, tak ada. Allah juga tidak dijadikan. Tak ada siapa yang menjadikan Allah. Sebab tu kita berpegang dengan sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu telah sedia ada wujud. Adanya disusun daripada sesuatu? Tidak. Mustahil Allah disusun daripada sesuatu. Kemudian adanya berjirim. Adanya berjirim. Bila jirim ni tuan-tuan, kalau belajar ilmu sains pun, mereka kata apa? Jirim ini adalah mengambil ruang dan mengambil tempat. Setiap yang baharu itu mengambil tempat. Setiap yang mengambil tempat itu adalah baharu. Bagaimanakah baharu itu mengambil ruang dan tempat? Baharu tu bila dikatakan mengambil ruang dan tempat adalah apabila ia dapat dilihat. Maksudnya dapat dilihat. So itu adalah perkara yang baharu. Dia mengambil tempat dalam mata. Dia dapat dihidu. Ada beza antara bau najis dengan bau Pizza Hut contoh kan. Sedap ni. Bau apa tu? Durian. Aduh, kau durian dibawa masuk hotel lah contoh kan. So jirim ni telah meresap-resap ke dalam aircon. Kita dapat bau. Tiba-tiba ada baby berak, busuk sebab jirim ni berbau. Kemudian baharu itu dia dikatakan mengambil ruang dan tempat adalah apabila ia dapat didengar. Ambil tempat di telinga. Tuan-tuan nampak saya buka mulut, tuan-tuan nampak ke? Nampak suara saya keluar? Keluar dulu. Tak nampak. Tapi kat mana tuan-tuan dapat kesan saya cakap di telinga tuan-tuan. Sebab tu kalau pekak tak boleh dengar. Sebab tuan-tuan adalah baharu dan dapat dirasa. Diambil tempat di kulit, dilopuk mak macam mana. Dulu ada perdebatan ulama. Dia orang tu kata apa? Setan tu diperbuat daripada api. Macam mana api bakar dalam api? Tak rasa apalah. Ikut logik dia. Jadi dia diberikan tamparan. Kulit kau buat dia apa? Kau yang pipi kau ni buat apa? Kulit. Yang menampar tu apa? Kulit juga. Sakit tak? Sakit. Maknanya kalau setan diazab pun dia sakit juga, walaupun dia daripada api. Kemudian maka jika sesuatu itu mempunyai salah satu daripada 4 ciri tersebut, ia dihukumkan sebagai berjirim. Dan setiap yang berjirim itu adalah baharu. Kemudian adanya berarad, yang ini sifat jirim. Arad tidak boleh berdiri dengan sendirinya, melainkan wujudnya bersama jirim. Seperti bergerak, diam, tinggi, rendah, panjang, pendek dan sebagainya. Arad menerima perubahan kerana jirim itu menerima perubahan. Dan 5 benda ni tuan-tuan
maka kita adalah baharu. Jadi sifat wajib mukhalafatuhu lil hawadis ni adalah bersalahan Allah dengan yang baharu itu adalah dalam 3 perkara, iaitu bersalahannya pada zat. Artinya apa? Tidak sama zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zat yang ada pada yang baharu. Allah bukannya benda kerana zat Allah tidak daripada sesuatu. Kerana zat Allah tidak daripada sesuatu, maka Allah tidak berjirim, yakni tidak mengambil tempat. Dan kerana Allah tidak berjirim, maka Allah tidak boleh dilihat dengan mata, tidak boleh didengar dengan telinga, tidak boleh dihidu dengan hidung, tidak boleh dirasa dengan kulit. Yakni zat Allah tidak berbentuk kerana bentuk adalah arat. Setiap arat perlu kepada jirim. Allah tidak seperti cahaya atau berwarna kerana cahaya dan warna adalah jirim, dia mengambil tempat di mata. Pandai tuan. Itulah perbahasan sifat. Dan setiap yang berjirim dan berarat itu adalah baharu. Allah tidak berjirim, tidak berarat, maka mustahil zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama dengan yang baharu. Kemudian bersalahan pada sifat, yang ini artinya tidak sama sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang ada pada yang baharu. Tak sama. Allah bersifat ketuhanan sementara yang baharu bersifat dengan makhluk. Allah wujud tanpa ada mula, iaitu qidam, dan tidak menerima perubahan, iaitu baqa'. Allah qidam dan Allah baqa'. Kita qidam ke? Tak, kita bukan qidam. Kita baqa' ke? Tak, kita bukan baqa'. Adanya yang baru itu dimulakan dengan tiada, tidak qidam. Maknanya ada mula. Saya ada ayah, tuan-tuan ada ayah, ada mulanya. Ayah tuan-tuan ada ayahnya. Atuk kita ada mulanya. Moyang kita ada mulanya. Sampaikan tuan-tuan, kalau orang buat silsilah keluarga dah tak nampak dah, panjang betul silsilah keluarga, sebab dah tak ingat dah. Banyakkan orang 5-6 itu kenal betul, atas tu dia dah tak ada dah, dia dah hilang dah. Kecuali keluarga Said ni, kalau keluarga Habaib itu dia ada silsilah dia sampai, dia jaga silsilah dia sampai. Kalau orang biasa kadang-kadang silsilah dia tu habis, dia tak ingat dah. Dan semuanya berasal sampailah ke Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersalahan pada perbuatan. Artinya tidak sama perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan yang baharu. Bila sebut baharu, kita lah. Bila sebut baharu, itulah alam. Iaitu perbuatan Allah adalah esa, iaitu tidak menggunakan sesuatu seperti perkakas. Kita kena perkakas, tuan-tuan. Kita nak pergi bandar Seremban, kena guna perkakas. Apakah perkakas kita? Itulah dia kereta, tuan-tuan. Masuk dalam kereta tu kosong juga tak? Ada aircon, betul? Kau tak panih, macam itulah. Jadi tuan-tuan, segala sesuatu kita hidup dunia ni kena panas. Kita panas, kita buat kipas. Untuk apa? Untuk sejuk kat kita. Kipas ini diciptakan oleh kita. Kemudian kita tak boleh kata apa? Kita tak boleh kata, oh jadi Allah pun banyaklah perkakasnya. Allah ada kapal terbang, Allah ada kereta. Tak, salah. Nampak situ perbezaan dia. Kenapa kita kata Allah kaya? Sebab bila kita kata manusia kaya, orang yang kaya itu pun dia nak pergi mana-mana dia kena naik kereta.
Orang yang kaya tu pun, dia nak pergi Amerika pun dia kena naik kapal terbang. Orang yang kaya tersebut tu, dia lapar pun dia kena makan. Orang yang kaya tu pun dia nak berkeluarga, nak beristeri. Betul kan? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kaya, tak perlu kapal terbang, tak perlu kan kereta yang paling laju ke. Baru ni orang bergaduh kan, kereta supercar, Mercedes pun tak masuk dalam kereta supercar katanya, punyalah angkuh dan riak. Sedangkan kayanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tak perlu. Allah tak perlu benda tu, sebab Allah terlalu kaya. Allah tak perlukan pasangan, Allah tak perlukan anak, Allah tak perlukan pencipta, kerana Allah telah sedia ada. Itulah ulama kata istighna'nya Allah, kayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tidak perlu akan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Allah nak buat sesuatu, tidak perlukan kepada sesuatu. Tuan-tuan, kita nak makan jagung, apa kita kena buat? Ada orang dia kena pergi ke pasar beli jagung. Ada orang dia memang bertani jagung, jadi dia akan buat batas tanam buat jagung. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala perlu makan ada? Tidak perlu. Yang perlu makan siapa? Makhluk kita. Tak makan kita tuan-tuan, mati. Tak minum tuan-tuan, mati. Orang yang terperangkap dalam runtuhan bangunan, apa masalah kalau terperangkap dalam runtuhan bangunan? Kalau dia masih hidup, makan minumlah. Lapar, terperangkap pula mungkin seminggu, tak ada makanan, tak ada air, akhirnya mati. Sebab apa? Sebab manusia memerlukan makanan, memerlukan minuman. Kita nak pergi Mekah tuan-tuan, dapat haji Mekah, apa yang kita risaukan dulu? Makan minum kita kat Mekah. Dah settle makan minum kita kat Mekah, tempat tinggal kita, barulah kita sibukkan ibadat kita. Sebab apa? Kita memerlukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia memerlukan. Sedangkan sifat yang baharu itu perlu kepada sesuatu untuk melakukan sesuatu, yang baharu perlu kepada perkakas dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sifat kekurangan. Maknanya kita kena sedar diri kita ni tuan-tuan, kita ini kurang, kita ini hamba yang lemah. Ada orang marah, kenapa Allah tak kabulkan aku punya permintaan? Tak nak semayang macam ni. Kita tak semayang pun, tak berbekas sikit pun Allah. Satu dunia ni tak semayang pun, tak jadi apa pun Allah. Tapi kalau kita tak semayang tuan-tuan, kita yang akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dalilnya? Sikit lagi, tambah sedikit dalil. Kita baca dalam surah Al-Ikhlas. Sebab tu tuan-tuan, surah Al-Ikhlas ini adalah surah-surah munjiat, surah-surah pilihan. Boleh jadi zikir tak? Sahabat Nabi cintakan kepada surah Al-Ikhlas, baca hari-hari. Sampaikan sekali tu dia semayang tuan-tuan, rakaat pertama pun surah Ikhlas, rakaat kedua pun surah Ikhlas juga. Jadi repotlah pada Nabi. Nabi panggil dia, kenapa kau suka sangat macam ni? Sebab aku cintakan surah Ikhlas. Sahabat ingat, Nabi marah tak? Nabi cakap kau akan masuk syurga disebabkan kecintaan kau kepada surah Al-Ikhlas ni. Jadi tuan-tuan, amalkan baca surah Al-Ikhlas. Baca ribu-ribu kali, juta-juta kali pun tak apa tuan-tuan. Itu adalah mengkayakan kita di alam akhirat. Baca surah Al-Ikhlas. Kalau kita tak tahu apa benda kita nak zikir, banyak sangatlah. Tok guru ni kata zikirnya, tok guru ni kata zikirnya, tok guru ni kata zikirnya, kan? Tuan-tuan amalkan surah Al-Ikhlas. Sebab surah Al-Ikhlas itu dia ada ayat, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan amalkan. Sebab apa? Itulah dia yang sama dengan akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Sudah masuk Isyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, memberkati tuan-tuan kita bersama di dalam perjalanan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.